tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail atau lebih dikenali sebagai Syamsul Debat. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah dan sekalian alam, salam dan salam ke atas Imam besar Nabi Muhammad SAW. Masih banyak diucapkan kepada kombinasi pengurusi acara yang mewakili Dr. Muhammad Amin bin Mat Tahir, PLDM Program Pemerintah KD Sultan Idris I, mewakili Panglima Pendidikan dan Latihan, yang dihormati Meja Dalami bin Zahari, Pegawai Pendidikan Markas Pangkalan mewakili Komandan Pangkalan, Berusaha Tuan Haji Musa bin Hamid, Pegawai Pendidikan Daerah Manjung, yang dihormati Dr. Sarudin bin Bongsu DLDM, Jawatankuasa PMBD mewakili Yang Pertua PMBD SMK PLDM, yang berusaha Encik Abdullah Bakri bin Busu, Pengetua SMK Pangkalan PLDM, seterusnya yang berusaha Puan Syariatul Syafinas, Menteri Zainal Arifin, Penekanan Haiwan Murid, yang berusaha Encik Ahmad Damanduri bin Mansur, Penekanan Takbiran, yang berusaha Puan Rokiah binti Hasan, Penekanan Kopi Club, guru kanan, guru-guru, Jawatankuasa PMBD yang untuk bulan pelaksana, serta para pelajar yang dikasih sekiranya panjang betul sebenarnya. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, yang mana pagi ini relax-relax saja, perkongsian tentang adab dan akhlak. Bak kata orang kan, datang dia nampak muka, balik dia nampak belakang. Yang kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak dibangunkan. Dan bila saya datang daripada Negeri Sembilan, kan, sebab kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, agak baik beli dengan bahasa. Kalau orang nak menjual, kita kena beli. Balamlah pantun bagi ini. Jadi kita pun kena balik, kita kena pulang. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon disampaikan saya. Jadi tuan-tuan yang menggunakan kuih betul, aku menunggu banyak betul ucapan lagi ni. La ilaha illallah. Yang ingat dengan syamak aku tu tidak aku kata. Tapi gitu cakap. Tapi bak kata orang kek mana hanya menyalah, kat situ jawab manjat. Maknanya ikutlah adat pempek tu. Kalau dah kata orang tu ucap, kita kena ikut. Janganlah biar baik-baik yang disampaikan tadi. Tapi kesimpulannya daripada kesemua yang disampaikan tadi, semua merujuk kepada adab dan akhlak. Kalau mencari pokok-pokok pucuk adalah baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tongkat dan bersantun. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, burung sedikit terbang melayang, terhenti hinggap dengan mati, bukan hinggap di pandang orang, tetapi memandang bahasa dan budi. Tagak rumah kerana sendi, untuk sendi rumah binasa. Tagak bangsa kerana budi, untuk budi hilanglah bangsa. Yang kulit itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sirih kuning gagah menguning, bagi tanam beruka sana. Sirih naik ke kening, sirih pinang naik ke muka. Ayah betul menanam padi, nonek juga ditanam orang. Kuih betul menabur budi, ameh juga dipandang orang. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, merujuk kepada itu, kadang-kadang itulah dia. Orang lain bergalang tangan, kita pula bergalang kaki. Orang lain dah cakap jangan, tapi kita tetap mengikut hati. Akhirnya adab dan budi bertergabung, tak mana baik. Akhirnya perangai pun jadilah macam-macam. Itu yang pengetua pesan tu. Jangan ada vandalism lagi, jangan ada lagi budaya-budaya tak baik kat sekolah lagi, jangan ada lagi budaya membuli lagi. Dan sepatutnya tak ada. Kalau tengok cara duduk kan, kalau semua elok, kan? Tapi tak tahulah perangai bila balik ke sekolah masing-masing. Tapi saya ni memang gemar pada pantun. Tu tadi bila saya dengar pantun MC tadi, saya perhati kan. Kadang-kadang pantun di cycle ni kadang ada yang tak tepat. Contohnya kan,
indah berbalam si awan petang, barat di celah pohon nara. Agak tinggi betul pokok tu. Maknanya sampai awan tu barat di celah pokok tu. Saya fikir macam tu lah. Kan sarung ketupat berisi inti, dibawa budak sambil berlari. Betul tak? Inti kawan tu. Kalau sarung kan bukannya ketupat berisi inti, sarung tu yang berisi inti. Betul. Tapi okey lah. Saya pernah dengar pantun itu MC tu. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Saya kata kalau naik kereta kita sampai Kuantan dulu. Macam mana nak kau singgah di Lipis mana? Yang paling melampau dari Seman pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Jangan mana kayak itu. Jadi tapi tak apalah, okey. Pantun kadang ada setengah orang tu jadi dia bunyi. Jadi dia bunyi. Contohlah macam contoh macam cikgu guru-guru saya selalu minat ada satu pantun. Pantun ni kalau kita perasan berburu ke padang datang. Cikgu selalu dengar kan? Berburu ke padang datang dapat usaha berbelah kaki. Apa yang cikgu faham? Mana cikgu bahasa Melayu ni? Sudah menyesal pula aku jadi cikgu bahasa Melayu ni. Jadi risau pencamah kalau dia tanya dia jawab balik. Dia jarang kan, sebab saya pernah camah kat Kuala Bilah, satu masjid Kuala Bilah kan, camah maulud. Saya kata, makcik apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat makcik? Menjawab makcik tu, nak camah-camah lah, tanya tak ada marah tak camah. Saya mesti muka makcik, saya tak nak sebut nama makcik mana kan. Tapi bila kita tengok, ramai yang tak faham. Sebenarnya pantun ni indahnya orang dulu-dulu ni. Dia cakap dia tak cakap direct. Dia cakap tu bahasa berkias-kias falsuri yang mengingat. Berburu ke padang datang. Mana orang berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Kau hutan. Berburu kat padang kau tak nampak ke apa binatang kat datang tu? Tak ada mana. Jadi nak menunjukkan betapa pemalasnya orang ni, berburu pergi kat padang jadilah senang, tak susah, tak ada luka, tak ada, dia nak senang. Tengok cikgu pun, oh iya ke macam tu maksud dia bodoh kan. Berburu ke padang datang, tapi nak sedapkan hati sendiri, dapat usaha berbelang kaki. Mana ada usaha berbelang kaki? Yang berbelang kaki yang dia dapat kat padang tu belalang. Aduh, cakap kuda belang bosan duduk belang kat padang tu kan. Berburu ke padang datang, dapat usaha berbelang kaki. Itu nak sedapkan hati sendiri. Kalau berburu ke palang ajar, maksudnya tak berburu betul-betul. Ibarat bunga kembang tak jadi. Adik-adik hari ni belajar memang banyak. Orang pergi sekolah, kita pergi sekolah, tapi kita main-main. Tapi bila keluar, orang masuk universiti, kita tak masuk universiti. Kita masuk kolej-kolej tertentu. Kita bayar duit-duit yang penting masuk kolej. Mak kita nak kita belajar, kita pun masuk. Kemudian masuk syarat-syarat aja, ngam-ngam aja, cukup makan. Lepas tu keluar, kerja pun tak dapat, atau bapak kerja pun pangkat yang teruk-teruk. Kemudian kita tak boleh nak pergi ke mana. Itu jadi bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga macam tak kembang, nak kata batang aja ada pula kelopak, tapi saya tak kembang. Mana main-main masa belajar tu tak belajar betul-betul. Dan ditambahkan pula, ditambahkan pula dengan keadaan sekarang. Sebab apa kita nak jadi anak baik lagi cerdik? Tak cukup sekadar cerdik, tapi nak kena baik. Sebab kata Imam Malik, dia ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Saya pernah tengok dekat dalam satu media sosial, macam mana seorang lelaki ni dia datang, dia nampak bapak dia tu, bapak tengah duduk tu, dia sepak, dia tunjal pakai kaki bapak tu, terbalik bapak tu, terangkat kaki ke atas bapak tu. Gambarlah kita tulis, kurang hajar penyanak, neraka lah kau, macam ni lah, simple aja. Minta maaf cakap, kalau ada adik-adik kat sini yang tak ada adab, minta maaf. Maknanya mak ayah korang tak ajar, tentu dia ada. Sebab budak itu bukan tiba-tiba jadi kurang hajar, bukan tiba-tiba jadi kurang hajar, tapi adalah keadaan yang menyebabkan dia jadi begitu. Minta maaf saya cakap. Tapi itulah orang dulu. Bila saya Pak Ngah, saya kata, siapa ajar anak kurang hajar? Pak Ngah, saya kata macam tu dulu. Untuk adik-adik saya kalau nampak sepupu-sepupu, kalau siapa baik perangai kan, siapa ajar anak kurang hajar? Dia bukan tiba-tiba. Sebab penting. Sebab cakap guru kena dengar. Tak dengar cakap guru sampai bila-bila pun tak menjadi tuan dan perempuan sekalian. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Dengar pesan cikgu. Cikgu cakap buat, cikgu cakap jangan buat, jangan kita buat. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Mana apa dia pesan ikut. Cikgu kata kecil hati. Saya sampai sekarang kalau ada masa waktu dalam kereta, kalau ada saya scroll nama mana bekas-bekas cikgu saya akan telefon, saya akan tanya khabar dia. Cikgu-cikgu saya, bayangkan cikgu saya yang mengajar saya matematik darjah 3, darjah 4, saya manage dapat jumpa dia dekat Pontianak sekali makan sup apa, sup kambing.
punya sadap sup kambing Pak Habib tu, dia pun jatuh dalam generasi yang keempat, kelima sup kambing. Dekat belakang sekolah regional jenis bahasa Cina Pecun. Sadap itu makan dia tu. Jumpa dia setelah berpuluh tahun tak jumpa. Bayangkanlah saya jumpa dia, saya kecil hati bila dia tinggal ke sekolah. Mengajar matematik darjah 3, darjah 4. Bayangkan saya jumpa dia balik dan dia baru dalam sebulan 2 tu dia dah ada pencen lah, iaitu dia pencen pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Paguh. Maknanya dia sambung belajar masa tu. Jadi saya dapat jumpa cikgu saya call pensyarah-pensyarah saya. Sebab apa? Saya fikir kalau tak kerana mereka semua belum tentu lagi saya boleh bergelar Samsul Debat kat depan. Tapi ialah Samsul Debat tu tak ada kena-mena lah, maksudnya menjadi penceramah, menjadi cikgu, semua bermula. Sebab sajak Dr. Usman Awang kata apa? Semua dia bermula ni, semua yang kapten, meja, semua ni yang pangkat-pangkat, yang nama-nama senarai panjang tadi, semua tu pangkat-pangkat tinggi tu. Tahu? Dia kalau lain tempat duduk dia dalam dewan ni, tanggungjawab dia besar tu. Tu duduk sama-sama kan. Orang yang cemburu, bestlah dia duduk situ sebab tanggungjawab dia besar. Dan orang yang duduk belakang tanggungjawab kurang besar berbanding yang depan. Itu sebabnya yang depan ni tanggungjawab dia besar, kadang-kadang nak koncin pun tahan. Saya pun tahan, ada soju pula dewan ni kan. Tahan tu saya cepat naik atas sebab tak sanggup memikul tanggungjawab dekat kursi. Tentu lah kan. Jadi sebabnya kadang-kadang nak jadi ini semua bermula dengan apa? Kata Dr. Usman Awang, bermula dengan seorang guru biasa, doktor, lawyer, engineer. Tanyalah guru-guru yang ada ni, apa hal lah dia mulia mengajar korang ni, suruh belajarlah rajin-rajin. Ya Allah, tolonglah dengan cakap. Kenapa korang macam ni? Kenapa? Setiap pelajar-pelajar yang dapat keputusan straight A's, gaji cikgu tersebut akan naik RM200 setiap seorang pelajar yang berjaya. Betul tak? Tak betul. Mana dia? Kita naik pun. Banyak apa? Dia orang tetap macam tu. Kau boleh ngangguk? Mana je? Tak ada. Cikgu-cikgu ni mengajar lah. Papa. Akhirnya yang berjaya apa? Yang berjaya kamu semua. Dan bila berjaya, yang naik pentas kamu semua. Yang dapat penghargaan kamu semua. Yang dapat masuk universiti kamu semua. Cikgu masih lagi di sekolah menengah kebangsaan Bengkalan. Masih lagi duduk di sini. Mengajar sampailah ada hari persaraan buat sambutan mengajar. Allah kasihlah dan saya dah saya jadi sendiri. Allah macam tu lah. Itu je lah yang ada pada guru-guru. Dan paling tidak pun appreciation itu pula pada 16 bulan 16 Mei nanti. Masa tu lah semua menghargai cikgu macam kau sayang sangat cikgu kau kan. Contoh kan, siap menyanyi tak pentas cikgu pun menangis dapat bunga. Itulah saya. Hari lain semua kau menyakit ke cikgu. Nak kata apa? Kan? Nak kata apa? Tak, ini realiti yang kita kena tengok. Itu sebabnya percaya dekat saya, menyakitkan hati guru, kalian tidak akan ke mana-mana. Itu sebab pentingnya Adam. Itu sebabnya kata Imam Malik, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Yang pertama, kena ada kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan keempat, pelita yang menerangi. Bila disebutkan kenderaan yang tangkas, bukan maksudnya kereta kebal, bukan maksud kapal selam, bukan masuk kapal-kapal yang keli-keli itu kan, kapal dia ada tu, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Akal yang akan bawa kita ke mana-mana. Akal ni akan tunjukkan kita, campaklah ke mana pun. Disebabkan akal, hebatnya kelulusan kita, pencapaian kita dalam akademik. Campak ke London boleh hidup, campak ke Melaka boleh hidup, campak ke laut boleh hidup, campak ke sini boleh hidup. Campaklah ke mana-mana. InsyaAllah kita boleh berjaya. Tapi kalau otak kita memang macam tu, minta maaf cakap melantun-lantun bangang kan. Tadi minta maaf saya cakap, tentulah orang kampung cakap macam tu. Melantun-lantun, buat apa pun, tu pun tak pandai, ni pun tak pandai, itu pun tak pandai. Saya pengalaman saya sebelum saya masuk universiti dulu, saya sempat saya sambung ijazah. Daripada diploma nak pergi ijazah dulu, saya dapat tawaran bekerja di syarikat British Berkeley Berhad yang dibacakan oleh pengacara majlis tadi. Kan? Dia kata tadi, British Berkeley Berhad ni bos di Cina. Dia punya staff dia kebanyakan 8 orang sales executive dia semua Cina. Saya seorang je Melayu. Saya sama sekali dengan dia orang, tak semangat apa semua sama. Saya mengaku masa tu jahil kan. Dengan dia orang sama pergi makan kat kedai Cina tu. Punya melebar saya tahu macam mana level asal lagi mikrofon. Jangan disusik. Jadi saya waktu saya pergi apa? Waktu saya pergi makan dengan dia orang, dia orang berkorban lah. Yang grup-grup grup-grupnya dia makan kat kedai mamak lah, makan kat restoran. Yang sahabat yang berbangsa Cina ni, sahabat-sahabat saya berbangsa Cina
Hari-hari makan dengan saya makan kat sana, makan. Sampai bangga dah takak. Dia bangga sebab tak hari-hari makan dengan dia. Dia kata tak lama tak dapat bab satu dia. Babi dah tak faham. Jadi saya kata dengan dia orang, kalau macam tu tak apalah. Macam tu tak apalah, kita pergilah makan. Saya berkorban sebab saya seorang Melayu, dia mengikut saya. Saya kata tak apa. Setiap malam lepas kita buat sembahyang, setiap hari buat sale 10 pagi 10 malam. Buat sale pagi 10 malam. Dan saya Melayu, yang bulan pertama dapat basic 800, tapi sebabkan saya bekerja tak sampai sebulan, saya dapat half je 400. Tapi commission dengan pencampur semua saya dapat dalam 2000 lebih. Disebabkan saya Melayu pertama kecil masa tu, saya terus bulan kedua tu naik pangkat executive level. Dia tak payah, saya tak ada basic, semua makan commission lebih tinggi. Sama gaji tu. Memang buat hasil je gila ni. Macam mana nak close customer, macam mana nak buat, semua saya belajar kat Jalan Kelang Amun banyak. Bayangkan Cina ajar aku cakap Melayu, macam mana cara nak buat hasil. Bayangkan, punya hebat kan. Tapi saya suka. Saya belajar apa, belajar ilmu macam ni, belajar kan cara closing, cara kita tengok apa masalah ni, kita senaraikan. Adalah, itu tajuk lain lah kan. Tapi bila dah cerita, akhirnya pergi kat kedai Cina tu kan. Apa pengajaran yang saya dapat masa tu, saya ingat. Masa tu buat sales di Ipoh, ingat. Buat saya di Ipoh sampai dekat parking. Masa tu saya belajar something. Masa dekat parking lot, nampaklah beberapa orang Melayu. Minta maaf saya kena cakap. Nampak beberapa orang Melayu yang pening-pening, yang berkembang, yang seorang baju tak sempurna, bergaduh-gaduh bertumbuk sebab nak jaga parking, nak mengajar duit RM1. Jaga parking. Lepas tu saya tempat, saya makan dekat restoran Cina tu. Dekat restoran Cina tu ada gerai-gerai stall. Ada satu stall Melayu jual nasi lemak malam. Saya kata macam ni level orang kita ni, bila kita bandar-bandar, bila waktu malam saya nampak. Masa tu lah saya kata, mana kita, apa peranan kita nak ubah keadaan ini. Jadi saya lepas tu, Alhamdulillah saya antara top sale dalam tempoh 2 bulan tu saya dapatlah 45,000. Pada masa tu 45,000 mewah. Dah memang pakcik kaya lah kan. Pakcik kaya. Tiba-tiba sampai satu surat tawaran untuk menyambung belajar peringkat ijazah sarjana muda undang-undang. Saya dulu diploma di Public Admin UiTM di London, Halu Gajah, Melaka. Lendu. Jadi saya daripada ITM Melaka tu ada 7 orang yang dapat sambung further study tu sambil ambil law. Sebab syarat dia agak ketat, 7 orang. Saya seorang saja lelaki, yang lagi 6 perempuan. Kawan-kawan saya lah dapat pergi sambung ke peringkat ijazah. Masa tu lah timbulnya dilema. Sebab apa? Duit dah banyak di tangan. Kan? Nak sambung belajar ke tak? Saya ingat lagi, saya punya bos, nama dia Yak In On. Mr. Yak. Dia yang jaga saya. Dia kerja sama saya lah, saya suka sama dia. Tapi hari-hari hamun kita belajar, ini proses belajar. Tai lingong, bengong, bodoh semua dapat. Kompik set setiap hari dapat. Kita lambat, kita buat kerja. Tapi saya belajar cara kerja. Cina ni mengajar orang cara kita buat sales. Ya, tapi bila dapat surat tawaran tu, bila saya balik rumah, bila balik 3 minggu balik rumah kan, saya bagi duit kat mak, bagi kat abah saya, arwah abah saya. Saya dapat tawaran belajar macam mana. Nak sambung belajar tu, nak kerja. Nak sambung belajar, nak kerja. So arwah abah saya cakap satu ayat. Macam ni lah. Kau balik bawa duit, kau bagi abah, abah memang kau mahu. Seronok abah. Kau bagi abah duit, kau bagi amat duit. Tapi satu je. Hari ni, kalau kau pergi sambung belajar, kau tinggalkan kerja kau, mungkin satu hari nanti kau boleh buat lagi baik daripada poin kau bayar. Tapi kalau kau tinggalkan belajar, kau kerja, percaya takkan ada peluang sambung belajar lagi untuk kau. Jadi saya decide, saya sambung belajar. Itu sebabnya kita ni akan kenderaan yang tangkas masuk di akal. Yang kedua, disebutkan tadi rumah yang lapang. Kamu masuk rumah lapang, sabar. Adik-adik yang tingkatan 5, kat tangan tingkatan 5. Tingkatan 5 kan. Macam baru semalam masuk darjah 1, hari ni dah tingkatan 5. Tingkatan 5 rasa macam dah besar sangat kan. Dah dewasa. Tolong jangan layan kami macam kanak-kanak. Okey. Kamai ni tak sabar nak tinggalkan sekolah ni. Kamai lagi kau rasa kau dah besar sangat. Kau keluar ni, kau tahulah hidup kau. Duduk-duduk kat sekolah kan best. Kau dah masuk universiti, kau tahu tak ada siapa pun larang kau bangun, tak ada apa. Masuk universiti, tak ada siapa nak suruh kau bangun tak. Kau nak belajar, lancar kau lah kau tak nak belajar. Sekali kau beberapa hari kau tak tampak, kira tendang keluar je daripada universiti. Tak sama. Sekarang bangun, kau berapa dah? La ilaha illallah budak ini.
Yang paling kita tension bila kita dah bangun, mak kita suruh bangun lagi kan? Kita dah bangun, kita duduk ambil mood dulu, bangun dah bangun lah. Kita itu biasa kan, itu dah biasa. Kita pun cakap, oh fed up lah belajar ni, bila dah tak belajar. Percaya cakap saya, manusia selalu nak sesuatu tapi dia lupa apa dia ni. Dulu masa sekolah tadika, seorang sekarang tadika main kan? Baca, belajar dan mengira kan? Lepas tu masuk sekolah rendah, excited sekolah rendah, best lagi tadika tu, boleh main-main. Kalau rendah tak boleh main, angkat mana tu, malah tension. Masuk sekolah menengah, yes, masuk sekolah menengah. Sekali masuk sekolah menengah, jadi junior boleh jadi kecil, boleh kata lagu. Dulu sekolah rendah lagi best. Bila masuk universiti, dulu sekolah lagi best. Ada cikgu nak jaga, cikgu nak tolong, cikgu nak ini. Ngaji semua pandai-pandai sendiri. Akhirnya tak sabar nak ambil belajar, nak kerja sangat. Sekali bila nak kerja, kenapa lah kau kerja? Susah hanya kerja. Ya Allah, apa nak kena bayar tu, nak bayar ni. Bila lah nak kahwin? Bila nak kahwin? Kenapa lah aku kahwin? Saya tengok hari tu preview cerita Makilau, preview cerita Polis Ibu, preview lah cara orang tua pada wayang. Apa perasaan? Apa perasaan bila tengok ni? Oh ya Allah, best lah, saya rasa nak tengok lagi ni. Oh excited lah, ya Allah, kenapa lah cerita tu cerita. Memang satu lah seronok. Tapi saya tak pernah dengar jawapannya sama pada orang yang berkahwin. Macam mana perasaan kahwin? Boleh lah. Saya tak pernah dengar. Saya dah kahwin, ya Allah, kenapa lah aku sama dulu tak kahwin? Tak ada. Tak usah yang bohong lah. Tak ada siapa yang seronok lepas kahwin. Iya, kita tengok muka cikgu masing-masing menanggung. Itu tak, ni cerita betul. Sebab pada bila nak kahwin, kenapa lah aku kahwin? Bila lah nak mengandung, bila mengandung azab yang mengandung. Ya Allah, kalau tanya cikgu yang pregnant yang mengajar tertelat, buka besok 18. Jangan main-main lah. Oh, jangan. Aduh, baby. Bila lah budak ni nak keluar, bila lah ada budak ni nak keluar, bila baby tu keluar, kenapa lah kau keluar? Azab untuk menjaga budak ni, Allah dalam pantangnya. Ya Allah, budak ni. Yang cakap dia mengagam, dia marah kau bila. Yang baby tu pula kan, bila lah kau nak bercakap, tak sabar tengok baby cakap. Bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? Suruh dah diam. Realiti hakikat hari ini. Sebab saya ajar you all semua, saya belajar ajar you all semua sekarang berada di sekolah. Syukurilah suasana berada di sekolah, sebab dia tidak akan berulang lagi. Ini yang saya cakap BFF, yang best friend forever. Tak ada mana dia. Kau kan main janji tau di sekolah kita masih kawan ni. Tak percaya cakap saya, kawan itu setakat sekolah, masuk universiti dah bertukar kau punya best friend. Habis mereka universiti, kau pergi kerja, lagi hidup pada mobil. Fail kau peksa, kau nangis seorang-seorang, tak ada siapa nak temankan kau menangis. Duduklah dengan kebodohan sendiri. Betul juga. Betul. Sebabnya mak ayah suruh belajar gaji-gaji. Sebab kau dengar cikgu menzikirkan ayat yang sama setiap hari. Ayat yang dialog yang sama kau akan ada pada mulut cikgu. Apa nak jadi dengan kamu ni? Pernah dengar tak itu? Ayat yang kedua paling popular. Kamu sedang tak periksa berapa hari lagi? Dan ayat yang paling popular cikgu selalu ulang. Kamu tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman ni. Tak habis semua. Saya tahu lah, saya dah buat kajian yang benda tu. Yang best mak kita 3 ayat dia pakai. Apa nak dengan kau? Periksa berapa hari zaman mak dulu 3 pakai. Itu yang kedua. Yang kedua sabar yang belakang sabar. Saya perasan tu dia punya menyampuk, saya perasan sabar. Sabar sudah ditangkap kau tengok. Yang ketiga pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian cantik? Akhlak yang baik. Akhlak. Itu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada. Maksudnya bukan maknanya kata tu ilmu sikit-sikit sudah. Maksudnya kalau ilmu sikit, adab mungkin ada. Kalau lebih banyak ilmu, patut lebih tinggi adab. Hari ini ilmu makin tinggi tapi adab semakin rendah. Kenapa?
Belajar semakin mudah, boleh belajar kat YouTube, boleh belajar online, boleh belajar secara dengan internet secara maya. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Sebab cikgu-cikgu kalau pergi luar, saya cakap dengan cikgu, jangan sama sekali rasa rendah diri. Saya dulu pernah jadi cikgu, tapi saya surrender. Saya tak boleh jadi cikgu, saya kena sambung belajar. Kenapa? Saya tidak setabah cikgu-cikgu yang ada kat depan saya. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu apa-apa ramai budak yang terkorban. Mati akibat ketidaksabaran saya. Satu-satu ditikam kat cikgu. Budak ni sekarang ni dah dia punya melampau tak macam dulu. Contohnya baru-baru ni kita dengar kes yang budak perempuan kena tikam, kena keluar janin, kena bakar 2 kali kena bakar budak perempuan. Yang buat tu bukan budak sekolah biasa, bekas pelajar sekolah agama. Nak cakap apa? Kegagalan pengurusan emosi. Kalau dia rasa adab, semua dia jaga. Kalau betul dia jaga adab, dia takkan bawa anak ada orang keluar pegang-pegang tangan dengan tabu tegatan 5 duit belajar sepeda rumah kau beli. Kalau dia tahu adab, kalau dia tahu akhlak, dia takkan nak kapal-kapal ni, tak ada. Sebab adab yang datang ke sekolah. Ingat tak mak kita pesan? Mak pesan apa bila pergi sekolah? Mak pesan apa? Ayah pesan apa? Tak, mak pesan belajar rajin-rajin. Ayah pesan belajar elok. Dia dua kata. Tapi tak ada pun mak ayah pesan kau pergi sekolah, cari menantu elok tu mak. Tak ada. Kau tolong cari yang elok ini kalau bila anak pegawai. Tak ada. Tak ada, semua belajar. Dan yang keempat, pelita yang menerangi bermaksud ilmu pengetahuan yang tinggi. Cantik teluk pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Satu kata-kata ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi mana kata akhlak juga yang disebut. Sebab saya awal-awal tadi saya bagi pantun. Baik-baik mengirai pagi, takut mocek ke muka orang. Baik-baik menjaga diri, takut nanti diejek orang. Apa guna berkain batik kalau tidak dengan sucinya? Apa guna beristeri cantik kalau tidak dengan budinya? Bakul penuh berisi limau, sangat berat payah nak janjing. Dia mati di bahang harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah diri. Kena bahang harimau steadilah kalau mati macam tu. Apa pasal mati kena bahang harimau juga? Besar harimau, besar juga. Yang kesian, yang dahsyat juga. Ini kalau gigit anjing mengumpul-umpul itu mati. Kan? Jadi biar steady, jaga maruah diri. Hendak gugur-gugurlah nangka, jangan ditimpa sirang timpau. Hendak tidur-tidurlah mata, jangan dikenang orang jauh. Yang bukan hak kita, jangan dibikir-bikir. Bak kata ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang. Kau fail semalam, kau gagal semalam, lupakan saja. Cek tendang, semalam ibarat cek tendang, lupakan saja, tak dinilai. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat apa akan terjadi pada esok hari. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Hari ini ubah perangai kita, ubah sikap kita. Sebab tadi disebutkan oleh Tuan Pengetua, disebutkan tadi oleh juga oleh PBI tentang sahsia. Apa maksud sahsia? Sahsia ini adalah personality, pribadi, sifat dalam hati kita yang dilaksanakan, yang dizahirkan tanpa perlu disuruh oleh orang lain. Itu ada dekat dalam hati. Memang dah built-in dekat dalam diri kita. Contoh, ingat tak masa sekolah kita dulu berbaris panjang, kemudian berjalan dekat padang tu, kita nampak sampah tolong kutip. Kalau ingat ada sekolah rendah, ada aktiviti macam tu. Apakah sahsiah yang baik kat situ? Apakah sahsiah yang baik kat situ? Sahsiah yang baik kat situ bukan kutip sampah. Sahsiah yang baik kat situ mendengar cakap guru. Sebab bila cikgu suruh dia buat. Tapi nak kutip sampah dia jadi sahsiah yang baik apabila kita ambil sampah tanpa cikgu perlu menyuruh kita. Itu sahsiah yang baik. Bila disebutkan tentang maksud baik, memberi faedah apabila menggunakannya, elok dipakai, tidak jahat, boleh sembuh luka, sangat sesuai dan rapat, itu maksud baik.
Manakala cerdik pula dapat mengerti dengan cepat, berakal, banyak akal dan ciri, menjadikannya cerdik dan sebagainya. Manakala sahsiah dari pribadi dan personality. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok saya kena bagi definisi anak baik lagi cerdik. Sebab kena faham maksud baik, kena faham maksud cerdik. Dan kita kena jaga diri kita biar kita ada kedua-dua. Orang dulu-dulu kepandangannya, biar dia bodoh, tapi jangan dia tak ada adab. Tapi alangkah rugi kita dah ada kat sekolah, tapi bodoh masih lagi melekat kat diri kita. Kain songket benang sutera, lidah seboleh buat selimpang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Bila kita ada ilmu, sepatutnya kita menjadi lebih baik lagi. Hari ini patternnya lain. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pakai jam tangan mahal, tapi makin tak tepat waktu. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Kan? Berburu semakin mudah, belajar semakin mudah, tapi guru semakin tidak dihargai. Pattern-pattern itu kita boleh nampak. Kita boleh nampak teknologi semakin canggih, fitnah dan air semakin tersebar. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan adik-adik yang dikasih sekalian, penting untuk kita menjaga adab. Beza dulu dengan sekarang. Dulu kalau nak tengok TV, tiba-tiba jiran datang nak jumpa mak kita, kena tutup diri. Assalamualaikum, salam, mak ada cik, cik duduk cik, saya panggil mak, duduk dapur. Cakap dengan mak, jangan lama sangat mak, cik tu tengah sedap ni. Dia duduklah kat dapur, aduh lama pula, dia kata kejap je, sampai lama. Lepas tu bila dia balik, dia tengok pelang kabut, buka TV dulu tak ada remote, kita jadi remote. Tekan, dah habis cerita. Sedih betul rasa hati, tapi yang penting adab. Lalu depan orang dulu kena menunduk sebab adab. Salam cium tangan sebab adab. Hormat pada guru sebab adab. Nampak guru dah standby dah cari macam mana nak bagi salam dekat dia. Assalamualaikum cikgu, adab. Cikgu baru datang ke sekolah, orang kampung, nangkor, botik, kebayur semua hantar semua, nasi goreng, nasi minyak semua hantar daging bambu, ada daging bau, ni ada daging kekah, lauk semua hantar mak cikgu. Macam itulah guru dimuliakan dulu. Itu sebab saya katanya cikgu jangan rasa rendah diri. Jadi kadang-kadang bila orang tanya, awak kerja apa ni sekarang? Cikgu je. Kenapa ada je dulu? Kenapa? Malu jadi cikgu sah. Bagi saya seorang pendidik, saya merupakan pendidik di SMK Bengkalan sini. Pendidik tau, kalau takkan saya, belum tentu yang seko tu jadi doktor. Kalau takkan saya, belum tentu dia boleh jadi peguam. Belum tentu Samsul tu boleh jadi penceramah. Betul? Cikgu yang mengajar paling hebat itu cikgu tadika, cikgu prasekolah, cikgu sekolah menengah dapat pun dah siap. Orang yang perangai tu pun tak berapa siap tu. Yang tak berapa siap tapi sampai kat sekolah menengah kan. Lepas tu cikgu ni, cikgu sekarang tu sebab saya kesian dengan cikgu. Kalau saya jadi menteri dah lama saya menaikkan allowance critical cikgu. Kalau saya akan wujudkan satu cuti khas untuk cikgu selama sebulan. Ini cuti bagi cuti, tapi lepas tu kena datang mesyuarat kelab staff. Mesyuaratnya sebelumnya mesyuarat kadang-kadang cikgu lebih sibuk daripada orang kerja pejabat. Orang kerja pejabat nak balik, dia tak balik lagi. Kesian cikgu. Kita ada berita baik untuk guru. Kita benar dengan penuh pengharapan dari cikgu, berita baik untuk guru. Sekali yang naik pangkat semua boleh 52 dan ke atas. Kesian cikgu 44, 40, 41. Saya tahu lah, saya pernah berdebat dalam satu kerajaan. Itu sebabnya kan, lepas tu dengar pula bonus, tak dengar, dah dapat dah dekat dalam grup tu dah share dah. Hari Senin dah tahu dah, sebelum Jumaat dah tahu dah. Bonus RM700. Apa pun dia bonus RM700? Kalau saya lah, saya je boleh cakap, orang sekolah jangan cakap, PPE pun tak boleh cakap. Saya je boleh cakap. Kalau saya dah lama, dah sebulan jadi RM700 benda. Sebab kalau you orang dapat RM700, aku yang bersara ni sepatu. Tahu, itu sebenarnya aku pun bising juga tu. Tak adalah. Sebenarnya guru perlu lebih dihargai. Itu ayat saya. Sebab guru ni, you kena tahu lah, you jaga hati guru, berjaya. Betul? Allah lapangkan hati jawab peksa masa kenapa? Sebab jaga hati. Cikgu pesan berdengar. Kicau-kicau tiup batu, singgah sekejap di dahan hati. Sudah ada orang tak berilmu,
Ibarat kayu lurus dibuat tinggi, kena lanyak Kalau kita tak ada lanyak, kena bijak. Itu sebabnya jangan jadi keburukan yang paling buruk. Keburukan yang paling buruk adalah pesona pada diri sendiri, perasan diri itu bagus. Jaga adab, jaga akhlak. Bila cerita tentang adab akhlak, tengok orang tua dulu kan, lalu depan orang tua menunduk, adab. Lalu belakang tak izin, pakcik selalu belakang kan. Ada pakcik, ini lalu depan. Ada pakcik dulu takut lalu belakang sebab dia percaya habis ilmu dia lalu belakang. Orang dulu macam tu kan. Lepas tu kalau bagi cawan, mana dia bagi cawan saya? Siap dengan alas. Dulu siap dengan alas tau. Macam tu adab dia. Saya tak ada maksudkan apa-apa, tapi macam tu lah adab saya. Dia siap cawan dengan alas sekali. Macam tu kan, baru kita bagi adab. Orang tu dulu, betul tak kan? Kau pantangan orang tu dulu bagi, dia lempar balik macam miskin sangat. Wah, kan memang miskin pun. Tapi maksud miskin itu miskin apa? Miskin adab. Ini sebabnya selagi orang tu tak cakap pergi, jangan kita pergi. Orang tu cakap jangan duduk. Pesan tu sampai lagi beri. Sebab pengacara majlis, pengerusi majlis pangkat paling besar kali, yang pegawai pangkat tinggi pun dengar cakap dia. Hadirin dipersilakan berdiri pada menyanyikan lagu. Nyanyilah. Dah habis tu, hadirin jemput duduk. Bahawa boleh duduk. Punya power ni. Bayangkan program pemerintah pun dengan dia. Punya dahsyat kan. Sebab adab. Adab betul-betul. Itu sebab dia nak jadi orang baik ni kena hidup beradab. Bak kata pepatah lah kan. Ada orang dulu cakap kan. Kalau dia Buya Hamka, dia beritahu apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Ayat itu mendalam maksud itu sebabnya kita kena respect dengan tentera-tentera. Kita takkan boleh tengok orang disiplin macam tu. Saya tengok bila parakan hari kebangsaan tu, tentera tu tegak, paras, seram. Lepas tu yang seorang tu pitam. Saya ingat ni, yang hujung, kebetulan yang hujung pitam. Dia pitam tu pun tegak lah. Bukannya tu tegak, zong itu jatuh dia. Bila jatuh, serap orang lain tak ada hari. Pak, masuk yang lain, pak ganti. Wah, tu misteri. Cara pensan pun ada tentera dia. Tegak cara pensan. Make sure. Mati pun tegak. Paras. Serap tu. Mati cara mati. Ini cakap betul. Sebab disiplin tentera ni, saya cakap jangan main-main. Itu sebabnya kita nampak kan tentera yang ni kan. Itu pun kalau saya Menteri Pertahanan tak lama saya naikkan yang lawan tentera lah. Dalam perumahan semua saya naikkan. Iya aku cakap. Dah, biar saya cakap, petikan ucapan saya ni jangan masukkan, tak apa. Ini live ni, menteri pun ada yang tengok. Saya cakap. Nah, tak tahu lah kalau tiba-tiba hari Senin kalau dipanggil untuk akad sumpah senator, tak tahu lah kan. Tak ada kan, saya cakap ni sebab susah orang nak buat tu tadi cakap betul kan, tentera disiplin. Rupanya Nabi pun ada sebut. Nabi Muhammad sebab apa? Pada yang non-Muslim pun boleh ambil apa yang saya beritahu. Nabi Muhammad kata apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa masuk penjara? Ada disiplin. Bukan semua tempat boleh pergi, bukan semua benda boleh makan. Penjara boleh orang yang duduk dalam penjara. Tuan-tuan, kalau boleh hari ni nak nasi ayam, kepak, nak kena sepak kawan-kawan. Apa yang dihidang itulah yang kita makan. Nampak tak? Macam pagi tadi kan, dia bagi makan. Nampak? Mi. Pokoknya sambal tu bagi makan. Jauh-jauh aku datang itu bagi makan. Tapi saya cakap, saya dah makan dah tadi. Setelah kan dah contoh. Tapi adab ni kena ikut tuan rumah. Dah itu je bajet dia. Kan? Dia kurang macam ayam tu kan. Lepas tu macam ada ikan takin tu macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Lepas tu sambal apa, sambal rendang dendeng macam tu lah. Merah kan. Tentera laut, makanan laut lah. Contoh kan. I have a quite high expectation when I come here. Tak ada saja yang dibawa. Nak beritahu anda, saya pergi ke penjara Seremban. Masa tu ada ceramah kat sana.
Saya dibawa pergi ke blok penjara lama. Bayangkan blok penjara, adik-adik dengar, blok penjara lama ni punya sempit ni. Dia bangunannya akan dirobohkan dekat. Saya tak pasti hari ni dah banyak ke belum. Ni cerita ni 5-6 tahun lepas lah. Blok bangunan tu memang sempit, mengekor tempat orang tu. Bengkok-bengkok lah tidur dalam tu, dengan suar pendek, dengan baju mana ada selimut, tak ada lantai, atas lantai, tak ada jamban pun, tapi dia ada baldi sikit, buat bangunan besar. Baldi, buang air dalam baldi, lepas tu basuh dengan air botol mineral yang 2 liter tu kan. Dan pegawai penjaga tu 2 jam sekali akan bersih, tukarkan baldi tu. So fikir, saya masa tu terus cakap, ya Allah, jangan aku buat perangai sampai masuk dalam ni, ya Allah. Tentu yang best masa lalu, Ustaz, kenal dia aku, orang dalam penjara tu kenal dia kan. Jadi jangan kita buat macam tu kan. Tapi nak bagi tahu dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dan Nabi sebut apa? Kebebasan yang sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. So selagi mana kita hidup, ikutlah peraturan yang ada. Kenapa kalau kita tengok dalam bab kita ni dah nak mencapai ni adab ni kan. Anak baik lagi cerdik kan. Anak baik lagi cerdik. Yang pertama, kepada guru-guru khususnya, biarlah mengajar dari hati. Mengajar hati. Sebab apa? Kadang-kadang kita fikir aku mengajar macam tu juga aku ni. Jangan kita fikir macam tu. Sebab kadang-kadang yang mendidik anak orang dengan harapan di tempat lain ada orang lain mendidik anak kita sebaik kita mengajar anak orang. Kita kena percaya macam tu. Dan satu lagi, Allah mungkin tak bagi kita naik pangkat. Allah bagi kita time base dekat pendidikan ni, kebanyakannya time base untuk sah jawatan, time base untuk naik pangkat, time base untuk naik grade, time base untuk naik jadi kebit kedam. Tahu kebit kedam? Ketua bidang, guru kanan mata pelajaran. Kerana aku tahu lah. Oh, rumah seperti marah. Mana dia sebut kebit kedam? Tak ada. Guru kanan mata pelajaran ya. Jadi sebelum time base, tapi sabar, Tuhan mungkin tak bagi kita cepat naik pangkat. Tuhan bagi anak-anak kita sendiri, Tuhan bagi rumah tangga kita bahagia, Tuhan bagi kita keadaan yang selesa, Tuhan bagi kawan-kawan yang baik, Tuhan bagi dapat jumpa sama debat lagi. Mana sangka hari ni orang tengok tak lepas tengok saya baru tahu Samsul debat ni rupanya baru dia tahu kan. Saya dengar tinggi kan, saya dengar bisikan-bisikan saya dengar dalam TV nampak tua kan, mengajar saya dengar dia tengok depan-depan baru tahu kan. Jadi dia mengajar di hati. Kedua, anggaplah mengajar ini sebagai satu ibadah. Simple. Adik-adik belajar pun satu ibadah, cikgu yang mengajar pun satu ibadah. Satu perkara, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah, insyaAllah. Satu. Mengajar benda baik. Ada orang yang saya bagi talk tu, motivasi kerjaya, dia dah pension, dia kata menyesal saya Ustaz, hari ni baru saya sedar 25 tahun saya kerja, saya servis, saya terlupa nak niatkan Allah. Rugi. Datang hari ni niatkan Allah, dapat pahala ibadah walaupun tidur. Tidurlah. Saya adalah antara penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. Tidurlah. Sebab itu memang kelebihan orang mendengar ceramah. Saya takkan cakap tu kenapa tidur? Saya takkan cakap begitu. Saya takkan cakap begitu. Tak perlunya kau kan. Tu sebab pandang sini, kau buat apa? Kan? Iya. Saya takkan marah. Sebab itu kelebihan mengajar. Cuma satu permintaan saya. Kalau nak tidur, tidurlah, tapi tolong jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah kita. Sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. So, tidurlah sama-sama ya? Tidur sama-sama. Kadang-kadang dia tidur bukan dengkur, mengigau. Saya angkat tangan. Faham? Tak tanya soalan ke apa? Kan? Itulah. Kan? Dari segi soal saya faham. Saya tak tengok gaya pun saya faham. Kalau dia duduk macam ni, itu step-step awal nak tidur. Tahu. Jadi tak ada masalah, tidur. Dan kemudian trust and inspiration. Maksudnya saling percaya mempercayai. Guru percaya. Dengar belajar dengar ni. Dengar sini. Guru percaya yang you all boleh percaya. Yang you all pun kena percaya. Yang guru boleh jadikan you all boleh. Masalah ni pada kalangan pelajar-pelajar. Kau cakap aku tak boleh ni. Rasanya aku fail ni kot. Masa aku ni takkan menjadi. So itulah masalah ni.
Dan lepas tu bila kau dah tahu kau tak boleh, kau ganggu pula kelas, kau ajak orang lain, jangan belajar sama-sama, main-main sama-sama. Nampak ni kan, bila cakap ni ada lagi respon, nampak muka tu. Saya tengok pun saya tahu siapa seorang. Yang ni boleh sama orang je. Saya tengok bibir pun saya tahu. Yang ni boleh Tengok yang mengetap, macam kau sekarang ni masalah. kau orang tak boleh sembunyikan bagi kau orang. Cuba tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan masing. Semua orang tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan masing-masing. Macam mana lah orang nak bohong kau ni nak berubah? Kau usah tengok tapak tangan, sibuk tengok tapak tangan orang. Apa? Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok sekarang. Jangan tengok Samsul debat, tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tengok. Dekat sini kita boleh tahu ada orang yang punya sifat pribadi dia walaupun nampak dia wanita Melayu terakhir, tetapi dia sifatnya kelelakian dia sangat kuat. Kita boleh tahu dia walaupun lelaki nampak macam gangster sangat, tapi rupanya dalam hati dia ada tamat. So tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan masing-masing. Sekarang dengar arahan saya. Tengok tapak tangan, bukan tengok aku, tengok tapak tangan kau. Tengok tapak tangan, faham? Ni tengok lagi buat apa? Tengok tapak tangan. Macam mana cikgu ni bersabar menjadi orang? Nak kata sehat-sehat, kau bengap terus naik besar. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Okay, dah tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan sekarang. Tengok kuku masing-masing. Tutup. Jangan sampai orang nampak. Tutup. Ini kajian psikologi. Tengok tapak tangan. Ada ramai perempuan yang rupa sifatnya lelaki. Tengok kuku. Serang. Oh, itu memang sifat jantan. 5 orang. Serang dulu. Itu sifat kelelakian dia buat. Mengarah, memerintah, marah suami. Itu semua perangai kat situ. Tapi tadi berapa ramai lelaki tadi nampak ada macho, tapi bila tengok kuku sifat wanita dalam diri dia ada, iaitu dalam hati dia. Tengok kuku. Tapi kalau buat depan ni dia tak kira sebab dia dah tahu. Itulah banyak lagi kajian psikologi juga tengok. Kan? Banyak lagi psikologi. Macam para pelajar kan, ramai yang tak tahu kan, ramai yang tak tahu para pelajar lelaki, ramai tak tahu. Tengok bawah kursi masing-masing. Tengok bawah kursi masing-masing, nampak ada warna-warna putih, kertas tu tolong putih. Itu sampah. Itu surprise tu. Kalau ada sampah kalau ambil kan. Ingat ada hadiah cerita berkuah kalau kurang. Kemudian yang keempat, manfaat sentiasa. Saya ingat lagi, dulu tak ada ceramah motivasi. Mana ada ceramah motivasi dulu? Mana ada? Tanya cikgu, ada ceramah motivasi? Tak ada. Tak ada. Siapa jawab? Siapa jawab? Saya tanya, siapa jawab? Tak, kamu lah tadi kau cakap kan, nak dengar kau cakap tak? Itu sebab bila orang tak suruh jawab, jangan jawab. Kalau nak jawab betul-betul, saya tanya zaman dulu tak ada motivasi, mana orang dulu lagi kena jawab. Siapa jawab tadi? Tengok kan, pucat kau kan? Aku turun cari kau tengok. Tak ada dia kata ni. Kadang-kadang macam ni lah yang cikgu tak tahan tu. Bila tanya tak nak jawab. Bila tanya ke kelas ada apa soalan, tak nak tanya. Tapi rupanya tak faham. Bila tanya, cikgu pun tak tahu kau faham ke tak? Koma. Itu pun koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kelas ada apa soalan? Aku mengajar dia orang itu. Tak kenapa bijak bila dia jadi. Dulu tak ada ceramah motivasi, tapi penceramah motivasi tetap ada kat rumah. Namanya ibu, mak, mama. Apa yang kau nak belajar, tak nak belajar sudah. Kau nak jadi orang, kau belajar. Mak saya cakap, kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir, selamanya aku bukan orang ke apa. Rupanya maksud mak kita kata, kau nak jadi orang, kau belajar. Maksudnya saja jangan apa Nabi Muhammad pesan. Pada nombor Muslim pun boleh ambil. Prophet Muhammad beritahu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang jadi orang tadi. Sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat kepada orang lain. Contohlah yang tu, yang baju kuning tu apa nama? Ayub. Siapa nama? Haikal. Okey, sebelah Haikal tu siapa nama? Kashfi. Kashfi ke Rashfi?
Kashfi. Kashfi. Ha. Tiba-tiba kan kita pergi dekat bandar. Sekejap, Haikal ambil aliran apa? Sains. Sains. Pergi dekat KL, tiba-tiba klinik Haikal. Klinik doktor Haikal untuk, ataupun tiba dekat satu ni konsultan kan, syarikat konsultan kesihatan bersama dengan Dr. Kashfi. Sudah pada name card. Saya beritahu ni yang main-main dengar. 10 tahun lagi Haikal akan berusia berapa tahun? 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Berapa umur? 16. Berapa? 10 tahun lagi. Berapa umur? 26. Akan berlaku satu perbualan di pasar malam. Pertemuan Kashfi dan Haikal. Weh, Kash. Betul panggil kau Kash? Belum adanya. Kan? Weh, Kal, lama tak jumpa kau. Ya Allah, apa? Lama betul. Last kita jumpa tu masa kat sekolah dulu kan. Lepas tu tak jumpa dah. Ya Allah, kau apa sekarang? Aku sekarang alhamdulillah lah doktor pakar dekat KPJ ni. Saya bilang, kau buat apa sekarang? Tak apalah, tak payahlah tunjuk aku ada hal lain kita jumpa. Apa sebab cakap macam tu? Sebab mungkin salah seorang ni tak berapa menjadi. Tanya cikgu-cikgu, bila buat program reunion sekolah, bukan semua orang datang. Sebab tak sanggup kita tanya kau buat apa sekarang. Nak tahu apa kita buat akan datang, tengok apa yang kita buat hari ini. Jaga adab, jaga akhlak, insya-Allah. Campak ke mana pun dengan akal fikiran kita, dengan ilmu yang kita ada, insya-Allah kita boleh berjaya. Itu sebab saya cakap tadi soalan tu. Tapi saya doakan ni Kashfi, Haikal, semua yang ada semua akan berjaya, insya-Allah. Saya doa semua berjaya. Tetapi itulah dialog yang tak boleh kita lupakan kalau kita tak berjaya. Saya ingat waktu saya pergi ceramah, ada satu tempat saya ceramah, saya jumpa kawan saya sama sekolah penuh dulu. Sama, tapi dia masuk form 3, dia dah keluar. Dia tak nak sekolah sama penuh, dia nak sekolah biasa. Sebab dia rasa tak bebas. Masuk sekolah biasa, kemudian keluar di kerja kilang. Masa tu kerja kilang kayu. Masa tahun 19, masa hujung 90-an, masa awal-awal 90-an tu, memang kerja overtime tinggi, bayaran tinggi. Lepas tu siapa yang cari kilang dia, bis dia pergi jemput. Setahun sekali, 2-3 kali pergi jemput untuk training. Yang saya kat Korea 2-3 tahun pergi Korea. Masa tu drama Korea belum top lagi, pergi Korea. Lepas tu masuk ke hujung bila berlaku kegawatan ekonomi, banyak kilang-kilang tutup. Banyak kilang-kilang tutup. Termasuk sahabat saya tadi problem, dia pun balik kampung, dia mula kerja dekat kampung, belum menggunakan duit yang masih ada. Ada yang tak dapat pemasan pun, kilang tutup macam tu saja. Dan kemudian saya cerita keadaan kat you all. Saya pergi berceramah dekat satu tempat yang mana sahabat saya ni ada. Dan saya ni Samsul Bat jenis ingat muka orang. InsyaAllah saya ingat nama, saya sebut nama ni. Hari tu ada kawan saya sebut nama panjang tu, aku ingat nama aku kan. Saya turun daripada pentas, saya nampak sahabat saya tu dengan pakai t-shirt dengan yang comot-comot dengan seluar tracksuit, sebelah tu ada tanda koyak sikit. Saya sebut nama dia. Weh, saya kata, kau pun datang. Dia boleh bergenang dengan mata dia, menangis. Kau ingat aku lagi betul? Saya peluk dia. Lepas tu dia gelap dengan mata dia, dia dekat dengan saya. Dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Bat ni kawan ayah? Anak pun tak percaya Samsul Bat ni kawan. Saya pun peluk dia kawan saya. Dia, ini kawan pakcik, sama-sama main bola dulu. Dulu dia main keeper. Ayah dia main keeper dulu, pernah dulu injet sampai kabel jahit kening dia. Dia pun dah lupa sebab apa jahit kening. Masa tu main under 15. Dia ingat lagi. Dan bila saya sebut tu, ya Allah, kau ingat lagi, aku tak sangka kau ingat lagi dulu. Dan dia cakap kat saya, Samsul, kalau kau ceramah di universiti, kau ceramah di kolej, kau ceramah di sekolah-sekolah, tolong pesan dekat dia orang, jangan tak belajar. Belajar, jangan jadi macam aku. Sebab apa? Sebab akhirnya, macam saya kata tadi, akal fikiran sebenarnya akan bawa kita ke mana-mana. Kena belajar. Dan bila belajar, ditambah pula nilai adab dan akhlak. Bayangkanlah anak murid yang paling senior pada Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim menuntut ilmu dengan Imam Malik. Dia mengabdikan diri dia untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Nak tunjuk pentingnya adab, baru benda-benda lain.
Itu sebabnya kita bangun kan. Dulu masa saya sekolah dulu, masa sekolah agama dulu, kelas bangun, Assalamualaikum ya hadratal ustazah, ya hadratal cikgu, ya hadratal, semua bagi makan sebab nak hormat dulu. Lepas tu baca doa kan, baca doa setiap subjek, subjek agama, semua subjek baca doa. Banyak. Kalau kita kenal ada seorang nama dia Imam Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas kan, Imam Ibn Abbas. Dia sepupu kepada Nabi. Sepupu kepada Nabi. Kalau siapa pergi umrah dia akan pergi Masjid Ibn Abbas tu. Dia pergi kat Taif kan. Imam Ibn Abbas ni ketika Nabi wafat usia dia 13 tahun. Dan dia memang dapat didikan awal daripada kecil, dia belajar dengan Nabi gosok dada dia, mudah-mudahan mudah dia menerima ilmu. Dia dahagakan ilmu. Ketika Nabi wafat, dia dahaga ilmu. Dia mencari semua sahabat-sahabat jadi guru dia. Tetapi yang paling hebat tentang Abdullah bin Abbas ni, Imam Abbas adalah adab. Bila dia pergi jumpa guru dia, pergi ke rumah guru dia tak kejut ketuk pintu bangun, suruh bangun, tak. Dia akan tunggu dekat luar. Dia tahu tuan guru dia tengah berehat, mungkin tengah tidur. Dia tunggu selagi mana guru dia tak keluar, dia tak akan panggil. Macam tu. Apatah lagi menyampuk-nyampuk dari belakang, memang tak ada. Tak ada. Dia nampak apa? Dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas tengah tunggu kenderaan. Guru dia, salah seorang sahabat jadi guru dia. Dia nampak tengah tunggu kenderaan, maka dia ambil, tak disebutkan dengan jelas sama ada kenderaan kuda ke unta ke, tapi dibawa kenderaan tu. Sa'ad bin Abi Waqqas pun naik. Kemudian di mana Imam Ibn Abbas ikut sama, tapi berjalan kaki mengiringi gurunya menaiki kenderaan tu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa kamu berjalan saja? Kenapa kamu tak ikut aku sekali naik kat sini? Beginilah adab kami diajar oleh Rasulullah tentang bagaimana menghormati guru kami. Kemudian bila turun daripada sampai destinasi, turun Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ambil tangan Imam Abbas, dia salam, dia cium tangan. Imam Abbas kata, Imam Abbas ni masih muda. Dia salam dengan Imam Abbas, kenapa kau salam cium tangan aku? Beginilah adab Rasulullah ajar kami cara menghormati salah silah keturunan Nabi. Maknanya nak beritahu salam cium tangan memang ada dalam agama. Dia sedia adab. Tapi pelajar lelaki jangan saja-saja cari cikgu perempuan yang awal-awal untuk kau salam cium tangan dia. Ya, kau salam cikgu lelaki itu perempuan, yang perempuan salam cikgu perempuan. Adab menghormati guru itu. Sebab penting untuk kita jaga adab. Dan begitu juga kalau kita tengok kenapa sebenarnya datangnya konsep anak baik lagi cerdik ni, sebab kementerian melihat begitu ramai sekali pelajar-pelajar rasa tertekan untuk berjaya, ditekan oleh mak ayah untuk berjaya, tetapi dalam masa yang sama mak ayah sanggup menghabiskan puluhan ribu ringgit demi untuk pendidikan anak-anak, tapi mereka terlupa satu perkara, untuk memastikan memberi penekanan dari aspek sahsiah, akhlak dan juga adab. Itu sebabnya selalu diberikan penekanan tentang adab. Untuk makluman tuan pengetua, saya berceramah di Madrid, dan di MITI. Saya ceramah. Mereka buat ceramah penerapan nilai-nilai murni 3 bulan sekali. Mesti ada tajuk nilai-nilai murni. 3 bulan sekali. Penceramah berbeza-beza datang, termasuk saya. Yang menurut CEO, dia kata pada ketika ini, dia kata setelah 2 tahun memang nampak kesan. Maknanya dia tak boleh buat sekali, 3 bulan sekali kena buat. Macam kalau ada perhimpunan pagi, minta cikgu tekankan nilai-nilai murni, kebersihan, adab, hormat menghormati, sayang menyayangi. Ya. Bila tak ada guru, semua senyap, bukan dia lah jadi orang. Bila semua tahu adab. Itu sebabnya kalau kita tengok kementerian meletakkan beberapa perkara. Pertama, komunikasi sesama kita kena baik. Kedua, penekanan daripada aspek adab, akhlak dan integriti. Integriti apa? Termasuk tak menipu, menipu macam-macam perkara yang ditipu oleh para pelajar. Cakap sakit tapi sebenarnya pontek. Sekarang ni ada pula cikgu dapat mesej pada ibu bapa,
minta maaf cikgu, anak saya tak dapat datang 3 hari ini sebab dia tak sihat, dia sakit mata. Lepas tu yang dapatlah Ustazah ya Allah, ya ke kesiannya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Terima kasih Ustazah atas doa, mudah-mudahan diberkati. Sebenarnya yang mesej tu budak tu bayangkan, saya nak cerita ada satu peristiwa yang paling pelik berlaku dekat satu sekolah di Seremban. Ada satu sekolah di Seremban, dia boleh cerita dengan kawan-kawan dia, anak orang kaya, mak dia kerja ni hebat-hebat, ayah dia kerja dekat bank tu lah. Dia boleh cerita. Dan yang paling best, hari raya lepas dalam musim raya tu, masih sekolah dah buka tapi masih musim raya, dia boleh pergi dekat satu rumah orang kaya. Jadi dah subi dah orang kaya tu, pagi petang orang tuan rumah tu tak ada. Dia boleh cakap dengan orang kaya tu, saya dah cakap dengan tuan rumah kan, dia nak buat kajian dekat rumah ni. Oh ya ke? Dia kata, nanti saya tak payah telefon, saya nak cakap dengan dia. Dia kata jangan kacau, dia dah meeting ni. Dia budak ni boleh tipu, budak perempuan tu boleh tipu berapa orang gaji tu rumah ni. Dan dia bawa kawan dia datang. Bawa kawan datang, besar rumah kau Dia tunjuk, dia boleh berani buat macam tu. Bila dia buat, lepas tu mula-mula orang gaji ni tak adalah suspek apa-apa. Tapi bila dah nampak siap pergi buka kedai, saya ambil air sejuk semua bagi dekat semua. Masa tu lah dia mesej dekat bos tu. Bos apa? Tak pasal-pasal 8 budak sekolah ni kena angkut buat pergi balai mencoba kemauan. Bayangkan sampai tahap tu keberanian budak-budak pada hari ini. Sebab apa? Sebab itulah salah satu tadi, dari segi amanah dia lupa. Datang sekolah amanah. Apa maksud amanah? Amanah ni menjaga hak telah diberikan kepadanya. Kedua, tidak mengurangi hak orang lain. Itu yang kedua. Jadi sebab kadang-kadang kita terlupa hak kita apa dekat sekolah. Kita terlupa kita tak ada hak untuk buat benda-benda lain. Kita terlupa kita tak ada hak untuk mengayau pergi tempat lain bila lepas waktu sekolah. Kita terlupa yang kita tak ada hak untuk gunakan duit belanja yang mak ayah kita amanahkan untuk beli benda-benda yang tidak sepatutnya dalam senarai yang ada dalam minda mak ayah kita. Sebab kita kena jaga. Begitu juga aspek kemiskinan berbilang dimensi. Berbilang dimensi dari segi pemakanan, peranti, ruang belajar. Begitu juga dari aspek kebajikan guru. Kebajikan guru, ubah suai naik taraf sekolah. Itu saya cakap lah, saya dah pergi Sabah Sarawak, saya tahu lah, saya tak nak ulas banyak tu bukan itu cerita dia hari ini. Maka usahanya hari ini itulah salah satu yang kita buat ceramah pada hari ini. Apa benda yang dikenal? Pertama, jujur, tak faham, tanya. Kedua, amanah, tolong jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan dengan guru, guru jaga hubungan dengan para pelajar. Ukhuwah boleh jaga. Keempat, percayalah pada hikmah. Lagi banyak kita usaha, lagi besar kejayaan kesampaian kita. Janji orang Arab ni, manjadda wajada. Barang siapa berusaha pasti menjadi. Itu janji orang Arab. So kalau kita berusaha, kita akan menjadi. Kalau tak berusaha, ada harapan tak ada. Kemudian seterusnya, apa yang kena ada? Kebertanggungjawab atas tindakan kita. Failnya aku, salah aku. Berjayanya aku, usaha aku dan guru-guru aku. Teringat. Seterusnya respon yang positif. Kena buat homework, buat. Kena buat assignment, siapkan. Kena hantar hari ni, tak dapat hari ni, hantar esok. Jumpa guru, minta maaf cikgu, saya lambat siapkan ni semua. Saya hari ni baru siapkan. Minta maaf cikgu, kalau cikgu nak hukum saya. Tanggungjawab. Ini semua salahkan oleh. Kenapa saya rokok? Dia ajak saya. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa saya rokok? Ayah menisap. Cuba salahkan orang. Jangan. Seterusnya, ikhlas dalam belajar. Sebab bila ikhlas ni, kita mengharapkan ganjaran daripada Tuhan yang akan berikan kepada kita. Berjaya ni kita. Saya nak beritahu para pelajar dengar. Momen yang paling bahagia adalah bila peringkat universiti, bila kita graduate, naik atas pentas untuk convocation. Naik pentas daripada situ, naik kemudian berhenti dekat satu tanda. Dia nak buat tanda dekat situ, tanda pangkang. Berdiri situ, berdiri sampai nama dipanggil, baru dia jalan masuk. Masa masuk, keluarlah muka kita dekat skrin. Ada skrin kiri kanan dekat dia besar, muka kita. Bila keluar muka kita, dekat situ nampak ada 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang. 3 bintang, 4 flat. 2 bintang, dia grade dengan 3.5 and above. 1 bintang, dia grade dengan 3 pointers. Kalau kosong tak ada tulis apa, itu dia ibarat bunga kembang tak jadi. Cerita tadi naik atas pentas. Tetapi bila berjalan, ambil scroll tu tak ada apa pun kosong, tapi seolah-olah dah dapat ijazah,
Bila berjalan depan sikit, nampak mak ayah kita kat bawah. Masa itulah kita tahu, itulah nilai yang aku belajar selama berbelas-belas tahun ini, untuk membahagiakan dua orang yang kat bawah. Dan ada di kalangan kita, mak dah tak ada, ayah dah tak ada, adik dua-dua dah tak ada. Bahagiakan orang yang jaga kita, yang mengharapkan kejayaan daripada kita. Saya, bila saya dah grad daripada degree, kan? Pada kita final year, sebelum saya menghadapi final year, saya kehilangan arwah hamba saya yang paling saya sayang. Keadaan hidup dah tak sama. Arwah hamba saya tak sempat tengok saya menggelar pendebat terbaik kebangsaan 3 tahun berturut-turut. Arwah hamba saya tak pernah sempat tengok saya johan pidato kebangsaan di Perak Darul Rizwan. Arwah hamba saya tak pernah sempat tengok saya jadi pegawai pendakwa, jadi pengarah undang-undang. Tak sempat tengok apatah lagi saya menjadi syamsul debat. Tak sempat. Tapi kita ni yang masih ada makna, tolong appreciate, tolong jaga. Masa tu keluar ayat kalaulah, asyik tu ayat kalaulah aku tahu. Keluar Rizal Faisal, satu lagi dapat D, tak dapat A, menyesal kenapa aku tak usaha lebih sikit supaya aku dapat A. Masa tu kita agak menyesal, nasi sudah menjadi basi. Ibu boleh makan lagi, ibu kicap sadar basi dah nasi tu, tapi tik dengan ayam jadi macam tu lah. Jadi saya faham kan tanda-tanda signal yang diberikan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, saya bagi orang perempuan dulu, pada wanita, pada perempuan, ada siapa nak tanya soalan? Alhamdulillah. Inilah semangat yang kita nak, faham, sepaham-faham. Okey, pelajar lelaki, ada apa-apa nak tanya soalan? Tadi yang menanya menyaut tadi siapa? Apa, Imran? Siapa nama? Ikhwan. Dia dah cakap dulu, jangan sebut nama aku, jangan sebut nama aku. Okey. Okey, pelajar lelaki ada pun nak tanya soalan kan? Tak ada, Alhamdulillah, pun faham sepaham-faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, yang saya nak share, angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk luka di tangan. Walau jatuh dalam perjuangan, tetap bangkit semangat atas rintangan. Bambu kocik menjadi anyaman, bambu yang besar dibuat rakit. Memang hidup penuh ujian, yang penting bangkit walaupun sakit. Dengar ni, kita bagi pantun ni ha. Barang baru dibeli tuan, bahagialah hati bagai berbunga. Dalam menghadapi pelbagai rintangan, janganlah mudah berputus asa. Makan nasi lauk ikan, dicampur kopok sedap rupanya. Jangan sekali kita lupakan kepada Allah memanjatkan doa. Ambil tahu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, garam selaut menjadi tawar. Agak keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina bersih kerana karat, hina manusia kerana tidak berilmu. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dan papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Singgah bawa panah orang berburu, tupai ada di pohon berangan. Kalau sudah namanya berburu, ikutlah syarat dengan pegangan. Terbang lebah di hujung bendang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, tiada ilmu dihambur orang. Jambu batu buah pedada, tepi sungai pokok senang. Kalau ilmu tak ada di dada, orang maju kita berani. Kayu alang jenang pintu, dua hasta dicucur atap. Alang-alang menuntut ilmu, sampai khatam menulis kitab. Pasang jerejak jagang-jagang, buat biai condong ke barat. Sudah lumrah dikata orang, ilmu penerang dunia akhirat. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Mudah-mudahan membawa kalah nak menjolok buah merangan. Kalau ada silap buat salah,
meja itu ada barang daripada Syamsul Debat, mungkin boleh tengok. Kalau ada yang berminat nanti bolehlah tengok, dan kalau nak beli tu bijak. Satu lagi, siapa yang berhasrat nak mengerjakan umrah bersama dengan Syamsul Debat, insya-Allah saya akan mengerjakan umrah pada bulan Oktober sekali lagi nanti melalui syarikat Ikhlas Umrah, iaitu syarikat anak syarikat Aviation. Jadi insya-Allah ni hanya